Baiklah, insyaAllah kita akan mulakan kuliah kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. InsyaAllah kita sedang menggunakan kitab Fiqhus Sunnah, InsyaAllah, dan kita hari ini menyambung perbincangan di muka surat 369. Dan untuk pengetahuan para jemaah, kita masih lagi sedang bincangkan tentang bab sunat-sunat solat. Jadi sebelum ini dalam bab sunat-sunat solat telah kita bincangkan beberapa perkara. Antara lain kita mengetahui disunatkan apabila seseorang itu hendak solat, selepas dia bertakbiratul ihram, ketika bertakbiratul ihram dia disunatkan mengangkat tangan. Di sana ada 4 tempat yang disunatkan mengangkat tangan yang telah kita kupaskan. Kemudian dia disunatkan membaca doa iftitah. Di sana ada beberapa jenis doa iftitah yang telah juga kita kupaskan bersama. Dan kemudian kita bincangkan bersama juga antara sunat-sunat solat, selepas seseorang itu membaca suratul Fatihah, dia disunatkan membaca amin. Kalau dia solat berjemaah, dia disunatkan juga membaca amin. Dan sebaiknya amin imam, amin makmum tu sebaiknya bersekepatan dengan amin imam. Kita telah kupaskan perkara itu. Dan kemudian juga telah kita bincangkan minggu yang lalu mengenai surah-surah yang kita disunatkan membaca selepas kita membaca suratul Fatihah. Baik, hari ini di muka surat 369 kita meneruskan perbincangan tata cara rukuk. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, penulis Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah menjelaskan, kewajipan rukuk adalah membongkok badan sehingga kedua tangan mencapai kedua lutut. Ya, inilah makna rukuk dilihat dari segi bahasa. Tetapi dalam hal ini disunatkan meluruskan kepala dengan tulang belakang, meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut sambil merenggangkan lutut daripada pinggang, merenggangkan jari jemari di atas lutut dan pangkal betis, serta mendatar belakang. Demikian para jemaah. Jadi secara umum apabila kita mengatakan rukuk tu rukun, rukuk tu wajib, ya. Betul tak kita di sini? Ya. Rukuk tu wajib. Kita tahu kita wajib rukuk. Cuma dalam masalah kita mengatakan tentang rukuk itu wajib, sejauh mana yang kita dituntut. Ya, kita disunatkan apabila kita rukuk itu adalah tangan kita genggamkan, katakan ni lutut kita genggamkan tangan kita sedemikian. Ya. Jadi kita bukan tutup gitu. Kita genggamkan lutut kita itu. Itu sebaiknya. Namun apabila kita mengatakan tentang rukun rukuk, apabila seseorang itu rukuk di mana agak-agak dia menundukkan badannya itu sedikit, maka itu telah tercapai rukuknya. Dia disunatkan supaya straight 90 degrees. Dia disunatkan, ya. Namun kalau dia tak sunat, dia tak dapat buat 90 degrees, dia berdiri kemudian dapat sedikit bergerak tunduk sedikit, maka telah sah, telah sempurna rukuknya. Jadi bagi mereka yang katakan sakit kepala, bagi mereka yang katakan sakit mata, jadi mereka yang baru kena cataract, baru operation cataract, dia tidak boleh tunduk sangat. Apabila dia berdiri dia tunduk sedikit begitu, maka telah sempurna rukuknya itu dari segi hukum sah. Rukuknya telah tertunai. Cuma disunatkan, digalakkan seseorang itu rukuk tu biar 90 degrees. Itu yang paling sempurna, dan dia letakkan tangannya tadi seperti yang saya katakan, genggamkan lututnya sedemikian. Ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Dan penulis membawakan hadis dari Uqbah bin Amir, annahu raka'a fajafa yadaihi ala rukbatayhi. Ya, dia rukuk lalu dia merenggangkan kedua tangannya. Kemudian dia meletakkan di atas lututnya dan merenggangkan jari jemarinya di atas lututnya. Kemudian berkata, demikianlah aku melihat cara Rasulullah SAW melakukan solat. Jadi beliau sedang melaksanakan rukuk itu, beliau menggenggamkan jari jemari. Ya, jadi sebaiknya sebenarnya saya katakan, ini tak kira untuk muslimin atau muslimat, sama juga. Jadi untuk muslimin atau muslimat, dalam cara rukuknya itu bukan kita rapatkan jari jemari kita, dikatakan lutut kita, bukan kita begitu. Ya, akan tetapi kita merenggangkan jari jemari kita dan kita menggenggam lutut kita.
Dari Abu Humaid pula bahawasanya dia mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a i'tadala wa lam yusawwibu ra'sahu wa lam yuqnihu wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihima. Jadi maksudnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, maka baginda duduk, baginda melakukan ketika Nabi SAW rukuk, maka baginda melakukannya dengan lurus. Baginda tidak terlalu mencondongkan kepalanya ke bawah, sebaliknya tidak pula mengenadahkan ke atas. Dan baginda meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut, seolah-olah baginda menggenggam keduanya itu. Di sini para jemaah dikatakan sebaiknya kita rukuk itu kita luruskan naik 45 degrees. Tidak terlalu condong ke bawah. Ada sebagian jemaah katakan mereka tu rukuk, jadi apabila mereka rukuk tu ada yang terlalu rendah, jadi Allahu Akbar. Jadi ada yang sampai ke bawah. Tak boleh. Jadi jangan sampai tangan kita tu sebaiknya biar sampai ke lutut sajalah. Jadi kita dapat 45 degrees, Allahu Akbar. Jangan sampai ke bawah sangat. Jangan sampai Allahu Akbar ke atas sangat gini. Tapi kalau kita perlu buat begini kerana sakit punggung ataupun katakan kerana kita sakit mata atau sebagainya, maka diperbolehkan, sah rukuknya tadi. Cuma sebaiknya kalau dapat kita buat 45 degrees, di-straightkan badan kita tadi, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Hadis berikutnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana idza raka'a lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Apabila Nabi SAW rukuk, baginda tidak menonjolkan kepalanya ke atas dan tidak pula terlalu membungkukkan ke bawah, tetapi memposisikannya kepalanya antara dua keadaan tersebut. Jadi kalau bahasa kita buat 45 degrees. Ini adalah hadis-hadis di mana tata cara rukuk yang sebaiknya. Dari Mus'ab bin Sa'ad katanya, solaitu ila janibi abi. Jadi dia menceritakan, aku mengerjakan solat di samping ayahandanya, daripada di samping ayahnya tadi. Kemudian aku rapatkan kedua telapak tanganku. Kemudian aku letakkan di antara kedua pehaku. Tetapi beliau melarangku, ayahnya tadi melarangnya daripada berbuat demikian, seraya menegur. Kami tidak pernah berbuat demikian pada suatu ketika dahulu. Namun kami diperintahkan supaya meletakkan tangan di atas lutut. Jadi kita disuruh meletakkan tangan di atas lutut. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi demikianlah tata cara rukuk yang sewajarnya yang kita laksanakan. Apa yang harus kita baca ketika seseorang itu rukuk? Baik. Ketika rukuk, seseorang itu disunatkan membaca zikir. Dan zikir yang seringkali kita mengetahui adalah membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Itu demikian yang berdasarkan hadis. Kita lihat beliau penulis Al-Imam Syed Sabiq rahimahullah menjelaskan, ketika rukuk seseorang itu disunatkan membaca zikir dengan lafaz Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Daripada Uqbah bin Amir katanya, lamma nazala fasabbi bihamdi rabbikal azim. Apabila turun ayat yang berbunyi fasabbi bihamdi rabbikal azim, yang bermaksud bacalah tasbih dengan nama Tuhanmu yang maha besar, maka Nabi SAW memerintahkan kami supaya Nabi SAW kemudian bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah bacaan itu, zikir tersebut pada rukuk-rukuk kalian. Jadi dengan demikian para sahabat semua membaca doa Subhana Rabbiyal Azim ketika rukuk. Dari Huzaifah pula katanya, aku mengerjakan solat bersama Rasulullah SAW. Ketika rukuk, baginda membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Jadi demikianlah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Adapun lafaz Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, maka ianya diriwayatkan daripada beberapa sumber, tetapi semuanya lemah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan ketika rukuk, apa yang nak kita baca? Seringkali kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi.
Cuma mengikut penulis, kalau bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu, maka ada riwayat, tetapi boleh dikatakan riwayat-riwayatnya adalah daripada hadis-hadis yang agak lemah. Hadis yang kuat adalah bacaan subhana rabbiyal azim. Jadi sebab tu kalau kita lihat sebahagian kitab-kitab ataupun sebahagian para ulama, mereka mengatakan ketika rukuk itu hendaklah kita disunatkan membaca subhana rabbiyal azim sahaja. Maksudnya 3 kali kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Boleh tak kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi? Boleh, tetapi hadis itu agak lemah. Jadi ada yang di antara ulama hanya menekankan sebaiknya hanya membaca subhana rabbiyal azim. Jadi barang siapa yang nak membaca subhana rabbiyal azim sahaja, itu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ada yang mengatakan barang siapa yang mengamalkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi pun boleh, ada riwayat-riwayatnya, cuma sebagian ulama mengatakan hadis itu tidak kuat. Imam Syaukani berkata, walaupun hadis subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tadi tidak kuat, tetapi sumber-sumber ini saling menguatkan antara satu sama lain. Dengan demikian, dia boleh dijadikan sebagai sandaran dalam beramal. Seseorang yang sedang mengerjakan solat dibolehkan membaca tasbih ini sahaja dan atau menambahkan dengan zikir-zikir yang lain. Jadi itu ringkasan. Jadi apa yang kita amalkan selama ni, kita membaca subhan rabbiyal azim ataupun kita membaca subhan rabbiyal azim wa bihamdi, itulah berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan di sini. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Selain daripada bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ada tak bacaan-bacaan lain di mana Nabi SAW ada membacanya? Baik, kalau kita renungkan, sama juga dalam bab ketika kita mempelajari doa iftitah. Ingat tak doa iftitah dulu? Kita ada banyak riwayat. Walaupun sering kali kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kafiran wa subhanallahi bukratan wa asila, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada banyak riwayat doa iftitah yang kita dalam bab itu saya dah sebutkan, sebaiknya kita pilih sekali-sekala membaca doa iftitah ini dan doa iftitah yang lain. Dalam bab rukuk juga sebenarnya ada doa-doa atau zikir-zikir yang lain yang Nabi SAW pernah membacanya. Antara lain, dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a qala. Bahwasanya Ali menceritakan Nabi SAW suatu masa dahulu ketika Nabi SAW rukuk, Nabi SAW akan membaca Allahumma laka raka'tu, ya Allah untukmu aku rukuk, wa bika amantu, denganmu aku beriman, walaka aslamtu, dan kepadamu untukmu aku menyerahkan diri, aku beriman, aku menyerahkan diri, khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa ma istaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Jadi doa itu yang Nabi SAW membacanya apa? Allahumma laka raka'tu, ada disebutkan di muka surat 372, ya Allah kepadamu aku rukuk, kepadamu lah aku beriman dan kepadamu aku berserah. Engkau adalah Tuhanku, wahai Tuhanku, pendengaranku, penglihatanku, mindaku, tulangku, urat sarafku, dan apa saja yang dipikul oleh kedua kakiku, semua itu tunduk kepadamu. Allahu Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam. Itu juga boleh kita baca. Jadi dapat kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika rukuk, Nabi memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada Allah lah aku rukuk, kepadamu aku berserah, kepadamu aku beriman. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Kalau dapat sekali-sekala kita hafal doa-doa begini dan boleh kita amalkan. Terutama sekali ketika kita solat qiyamul lail, di mana kita disunatkan rukuk lebih lama. Ketika rukuk lebih lama tu kita boleh baca subhan rabbiyal azim 10 kali, 20 kali, tak mengapa. Tetapi kalau kita nak, boleh kita juga membaca doa-doa sedemikian tadi. Allahumma laka raka'tu, kepadamu lah aku rukuk, ya. Wa bika amantu, denganmu aku beriman, dan sebagainya. Baik, hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha katanya,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di pada rukuk dan sujudnya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca? Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh, yang bermaksud Maha Suci Tuhan dan Maha Suci Tuhan, malaikat dan roh. Ini contoh. Jadi kita disunatkan membaca juga doa-doa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya. Dari Auf bin Malik, ya, katanya, pada suatu malam aku bangun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan solat. Beliau membaca surah Al-Baqarah sehingga akhir surah. Kemudian beliau menceritakan ketika rukuk dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Subhana dzi jabaruti wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya? Nabi membaca Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah, yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan alam malakut, keangkuhan dan kebesaran. Ini semua adalah hadis-hadis yang Nabi SAW ada membacanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha pula katanya, kana Nabi SAW yukthiru an yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Dalam riwayat yang lain, Aisyah menceritakan bahawasanya Nabi SAW ketika rukuk dan ketika sujud, Nabi SAW juga memperbanyakkan bacaan ini. Apakah bacaannya? Nabi SAW membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli yata'awwalul Quran. Yakni yang bermaksud Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik, Maha suci Engkau ya Tuhan kami dengan memuji-muji dan pengampunan diriku. Ya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, ampunkanlah diriku. Yata'awwalul Quran, kerana mengikuti perintah Al-Quran. Jadi di sini para jemaah, Nabi SAW juga ketika rukuk membaca Allahumma ghfirli. Ada juga Nabi berdoa dan sebagainya. Jadi ini semua contoh para jemaah. Apabila kita mendirikan solat, sebaiknya ketika rukuk, bukan kita rukuk Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, terus Sami Allahu liman hamidah. Tidak. Kita kalau buat demikian, tak akan dapat khusyuk. Kalau kita buat Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Allahu Akbar. Tak dapat khusyuk. Kita hanya dapat kekhusyukan kalau kita lamakan sedikit rukuk kita. Kalau kita tak hafal doa-doa yang lain tadi, setidak-tidaknya lamakan. Minimum. Kalau orang semua biasa buat 3 kali, kita orang-orang yang belajar agama, orang-orang yang menuntut ilmu, buat 5 kali. Paling sikit. Akan datang sedikit kekhusyukan. Kerana kita lamakan sedikit rukuk. Kalau tidak, kita hit and run macam itu. Tak boleh. Dalam riwayat ada Nabi SAW menegur ataupun mengecam orang yang mendirikan solat seperti ayam patuk padi. Ayam patuk padi, sedemikian. Jadi, kita jangan lakukan demikian. Kalau dapat, cuba laksanakan dengan menambah bilangan zikir-zikir yang kita dapat membacanya ketika rukuk. Baik. Selepas rukuk, kita akan bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Seperti mana yang kita sebutkan yang kemarin, minggu lalu. Itu yang disebutkan sebagai i'tidal. Bacaan ketika bangkit dari rukuk dan ketika i'tidal. Penulis mengatakan, disunatkan bagi seseorang yang mengerjakan solat sama ada sebagai imam, makmum atau bersendirian. Sama ada dia tu imam, dia tu makmum atau dia solat sendirian, supaya membaca Sami Allahu liman hamidah. Apa maksud Sami Allahu liman hamidah? Maksudnya adalah Allah Maha mendengar siapa-siapa yang memujinya. Allah mendengar sesiapa orang-orang yang memujinya. Kemudian, jadi ketika dia bangkit daripada rukuk, dia bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Baik. Ketika dia berdiri, di situ dia membaca Rabbana walakal hamd. Kemudian, apabila beliau berdiri lurus, hendaklah membaca Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi ketika dia bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar barang siapa yang memujinya. Rabbana walakal hamd.
Ya Allah, wahai Tuhan kami, segala puji-pujian bagimu. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan solat dan mengatakan, membaca sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu minar raq'ati. Ketika baginda mengangkatkan belakangnya tadi daripada ketika rukuk. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun. Kemudian ketika Nabi berdiri, Nabi baca Rabbana walakal hamd. Penting ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui kita mendirikan solat, kita wajib rukuk dan wajib i'tidal. Jadi apabila kita mengatakan tentang i'tidal, bila kita i'tidal, ketika dah bangkit sami Allahu liman hamidah, diri straight. Ketika diri straight baru kita baca Rabbana walakal hamd. Bukan ketika bangkit sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Bukan. Ketika kita bangkit sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Jadi ketika straight tu kita baca Rabbana walakal hamd, nescaya pada ketika itu telah sempurnalah tumakninah kita. Kalau tidak, ramai di antara kita seperti yang saya katakan, kadang-kadang berdiri straight pun tak stop. Diri straight Allah, sami Allahu liman hamidah, terus sujud. Antara banyak perkara yang kesilapan yang dilakukan oleh para jemaah. Dari Anas bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa idza qala sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raq'ati thumma yaqulu wa huwa qa'im Rabbana walakal hamd. Baik, Nabi SAW mengatakan, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, hendaklah kamu membaca Allahumma Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Jadi maksudnya di sini apa? Pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan. Kalau seseorang tu tunaikan solat jemaah. Solat jemaah, kalau dia nak bangun tu, makmum, orang ikut imam, dia nak bangun, dia nak baca sami Allahu liman hamidah ke nak terus baca Rabbana walakal hamd? Ini hadis dia. Minggu lalu ada jemaah yang bertanya soalan ini. Jadi maksudnya imam apabila tunaikan solat, imam berada di depan. Imam baca sami Allahu liman hamidah. Jemaah yang kat belakang tu ketika bangkit pula terus Rabbana walakal hamd. Kerana apa? Maksud imam kata sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar mereka-mereka yang memujinya. Terus bangkit Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji-pujian milikmu. Itu maksudnya. Jadi disunatkan bagi makmum tu tak perlu baca sami Allahu liman hamidah. Makmum tak perlu baca sami Allahu liman hamidah, tetapi makmum terus bangun baca Rabbana walakal hamd. Kecuali kalau dia solat sendirian. Kalau dia solat sendirian, bangkit dia baca sami Allahu liman hamidah, kemudian ketika dia berdiri straight baru baca Rabbana walakal hamd. Sebagian ulama pula berpendapat bahawa makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah, namun apabila mendengar kalimat tersebut daripada imam, barulah dikehendaki membaca Allahumma Rabbana walakal hamd, seperti mana kita sebutkan tadi itulah, ya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Rasulullah bersabda dalam hadis tersebut, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, Nabi mengatakan apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian semua bacalah Allahumma Rabbana walakal hamd. Maka bacalah Allahumma Rabbana walakal hamd. Nabi kemudian mengatakan, fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Rasulullah kemudian menegaskan, barang siapa yang bacaan tadi bersamaan dengan bacaan para malaikat, nescaya diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Subhanallah. Bersamaan dengan para malaikat. Bila malaikat membaca, imam baca sami Allahu liman hamidah, kemudian imam baca Rabbana walakal hamd. Makmum bila nak bergerak, ketika imam bangkit, imam kat depan kan, ketika imam kat depan ni, imam kat depan, imam sedang rukuk, kemudian makmum di belakang, imam sedang bangkit, imam rukuk,
imam bangkit sami Allahu liman hamidah, baru makmum gerak. Pergerakan tak boleh bersamaan. Tak boleh imam bangkit, tak boleh. Tak boleh bersamaan sedemikian. Pergerakan makmum mestilah selepas imam sempurna pergerakan. Imam dah bangkit sami Allahu liman hamidah, baru makmum bangkit. Jadi imam rukuk, imam bangkit sami Allahu liman hamidah, baru makmum bangkit. Jadi ketika imam dah bangkit, dah berdiri, imam pun baca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Jadi kalau makmum bangkit selepas imam sami Allahu liman hamidah, makmum terus bangkit rabbana walakal hamd. Nescaya bacaan makmum tadi akan sama dengan bacaan imam, dan bacaan malaikat akan sama dengan bacaan imam. Rasulullah mengatakan, barang siapa bacaannya tadi bersepatan, bersamaan, simultaneously, together dengan bacaan imam, maka diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah. Jadi ini penting. Kalau kita tunaikan solat, terutama sekali kita solat jemaah, kalau kita tak ikut urutan sedemikian, kurang sempurna solat kita. Apatah lagi kalau sebagian jemaah tu terlalu cepat pergerakan, nak bergerak bersama-sama imam. Tak boleh bergerak bersama-sama imam. Awak solat jemaah, imam dah sempurna pergerakan, baru kita bergerak. Jadi dalam hadis ini disebutkan, man wafaqa qauluhu qaulal malaika, barang siapa yang bacaan rabbana walakal hamdnya tadi bersamaan dengan bacaan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi, nescaya diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Alhamdulillah. Ingat tak dalam bab ini? Ingat tak fadilat dan ganjaran ini? Bila lagi yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang bersamaan dengan bacaan dengan para malaikat, diampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Siapa ingat? Ketika bila tu? Baik, siapa ingat? Ingat tak? Bila? Siapa ingat tak dia punya message? Kita live ni, jadi apa yang ditetapkan akan dapat kelihatan. Kalau kita ingat dulu ketika kita sedang bincangkan dalam bab membaca amin. Barang siapa aminnya tadi bersepakatan dengan aminnya para malaikat, maka diampunkan segala dosa-dosa yang lain. Contoh para jemaah. Baik. Kita sambung perbincangan. Tetapi sabda Nabi SAW yang artinya, kerjakanlah solat sebagaimana kamu melihat aku melakukan solat, bermaksud supaya setiap orang yang mengerjakan solat membaca tasbih dengan tahmid walaupun dia seorang makmum. Ulama yang berpendapat demikian, makmum tidak perlu membaca tasbih dan tahmid, tetapi cukup membaca tahmid saja, menjawab dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Menurut ashab kami, mengikut sahabat-sahabat kami, maksud hadis tadi adalah dalam kamu membaca sami Allahu liman hamidah, kerana kamu telah pun mengetahui bahawasanya dia adalah jawapan kepada bacaan Allahumma rabbana walakal hamd. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah secara ringkas. Jadi yang penting ringkasan cerita para jemaah, apabila seseorang itu sedang tunaikan solat sendirian, dia baca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Dan apabila sekiranya katakan dia solat berjemaah, dia tak perlu membaca sami Allahu liman hamidah, imam baca sami Allahu liman hamidah, dia bangkit terus baca, imam bangkit sami Allahu liman hamidah, dia terus bangkit rabbana walakal hamd. Demikian para jemaah. Jadi kita ingat, kita cuba kalau ketika kita solat berjemaah, ingat para malaikat akan baca, akan berzikir, memuji Allah SWT bersama imam. Jadi kita cuba dapat memuji Allah bersama imam dalam bab ini, yakni ketika amin dan ketika rabbana walakal hamd tadi. Baik, ada fadilat-fadilat, ganjaran-ganjaran dan juga bacaan-bacaan yang lain ketika i'tidal. Kita lihat antara dalil-dalil yang lain. Kita buka muka surat 379 daripada kitab Fiqh Sunnah kita, terbitan Hidayah, ya. Dari Rifa'ah bin Rafiq katanya, pada suatu hari kami mengerjakan solat di belakang Nabi SAW.
Tatkala Rasulullah SAW mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda membaca Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada seorang lelaki di tengah belakang, di sebelah belakang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji-pujian, pujian yang baik dan penuh dengan keberkahan. Tatkala Rasulullah SAW habis tunaikan solat, baginda bertanya, siapakah yang berkata-kata tadi? Siapakah yang bercakap tadi? Lelaki tadi menjawab, aku wahai Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, mengkhabarkan kepadanya apa yang Nabi SAW mengatakan. Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuhunna awwala. Sesungguhnya aku lihat lebih daripada 30 para malaikat yang berlumba-lumba untuk mencatatkan terlebih dahulu. Jadi maksudnya apa? Satu ketika Rasulullah SAW mendirikan salat bersama para sahabat. Kemudian ketika rukuk, lalu i'tidal. Ketika i'tidal tadi, ada seorang sahabat ketika Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu kemudian Rasulullah SAW selepas solat, Nabi bertanya, siapa tadi lepas ketika solat ada baca sesuatu? Sahabat dikatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah kemudian kabarkan, baginda melihat lebih kurang 30 lebih para malaikat berlumba-lumba nak memberikan, nak tulis, mencatatkan kebaikan yang dibacakan oleh sahabatnya tadi. Ini adalah antara zikir yang sangat masyhur. Bagi kita, alhamdulillah, kita belajar selain daripada kita membaca Sami Allahu liman hamidah, selain daripada membaca Rabbana walakal hamd, paling tidak kita amalkan doa ini, zikir ini. Jadi ketika kita bangkit, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baik, para jemaah ikut bacaan, ya. Kalau dalam kitab kita tu di muka surat 376 ada disebut kat situ Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi kita ikut kat rumah tu, kita cuba ikut dan kita cuba amalkan. Kalau siapa yang dah hafal, dah amalkan, alhamdulillah. Siapa yang belum amalkan, kita cuba laksanakan. Mulai hari ini kita laksanakan setiap kali kita rukuk. Apa yang kita baca setiap kali kita i'tidal. Apa yang kita baca? Kita baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa dia? Hamdan katsiran. Katsiran tu banyak. Hamdan tu kepujian yang banyak. Rabbana lakal hamd. Ya Allah, segala puji-pujian tu bagimu. Hamdan katsiran, puji-pujian yang banyak. Mubarakan fi, yang penuh keberkahan di dalamnya. Jadi kita ikut. Kita cuba amalkan. Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cuba baca. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dapat tak? Alhamdulillah. Jadi ketika kita rukuk tu, kita i'tidal Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi rukuk kita tak kelang kabut. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita sedang tunaikan solat, katakan kita rukuk, kemudian kita bangkit Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Baru kita sujud. Di sini dapat kita lihat para jemaah. Jadi di sini dapat kita lihat ketika kita rukuk tu, kita bangkit Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baru kita sujud. Jadi rukuk kita tu pun ada tumakninanya yang sempurna, dan kita berdiri juga lama ketika i'tidal kita, maksudnya i'tidal bukan rukuk. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita dapat amalkan demikian, paling tidak alhamdulillah.
Setiap kali, setiap solat, setiap rakaat kita lakukan demikian. Kita just imagine seperti mana Rasulullah mengatakan, para malaikat berebut-rebut nak menulis kebaikan sahabatnya tadi yang membaca zikir tersebut. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Ada sambungan yang lain. Tetapi kalau untuk orang, maksudnya baru belajar, kita permulaan, dapat bacaan ini, dah bagus sangat tu, alhamdulillah. Nanti kita ambil bacaan-bacaan yang lain. Dari Ali radhiyallahu anhu pula katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza waqa'a min rak'ati. Ali mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada rukuknya, qala, baginda mengatakan, sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi Nabi maksudnya Nabi SAW mengatakan di sini, ya, tapi sebaiknya bukan mil'u, kita baca mil'a. Mil'a tu sepenuhnya, ya. Baik, artinya Rabbana walakal hamdu. Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah Taala mendengar barang siapa yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Segala puji-pujian bagimu ya Allah. Mil as-samawati wal ard. Jadi kita katakan segala puji-pujian bagimu ya Allah. Mil as-samawati wal ard. Sepenuh langit dan bumi. Segala puji-pujian bagi Allah sepenuh langit dan bumi. Mil as-samawati wal ard. Wa ma bainahuma, dan apa juga di antara keduanya. Subhanallah. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan juga sepenuh apa jua yang Tuhan kehendaki selain itu. Ini kalau dapat kita lakukan. Kalau kita dah hafal yang pertama tadi, kita hafal yang kedua. Sebab tu kalau kita lihat sebahagian ulama atau mereka-mereka yang menunaikan solat, kadang-kadang kita tengok kenapa beliau ni tunaikan solat iktidal ni lama. Apa yang dibaca? Dia membaca apa yang Rasulullah SAW membaca. Secara ringkas para jemaah. Jadi kalau dapat, contohnya ketika kita rukuk, kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, min as-samawati wal ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Baru selepas tu kita sujud. Subhanallah. Jadi kita cuba ikut, kalau dapat kita mengamalkan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mil as-samawati wal ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Apa maksudnya? Segala puji-pujian untukmu ya Allah, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa yang kau kehendaki ya Allah. Subhanallah. Itu contoh para jemaah. Kalau dapat kita amalkan, dan kita akan dapati bahawasanya bacaan kita taklah pantas kelang kabut, bacaan kita taklah cepat, dan kita solat kita tak kelang kabut, dan kita dapat sempurna secara khusyuk, dan kita dapat membaca banyak bacaan-bacaan yang pernah dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abu Awfa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya beliau mengatakan, annahu kana yaqulu fi lafzin yad'u idza raka'a ra'sahu minar ruku'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan rukuk, lalu baginda membaca, Allahumma lakal hamdu mil'as sama'i wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi kat situ walaupun ditulis mil'u, tapi riwayat yang masyhur adalah mil'a. Mil'a tu makna sepenuhnya, ya. Allahumma tahhirni minal dhunubi wa naqqini minha kama yunaqqa thawbul abyad minal wasakh. Ya. Yang bermaksud, ya wahai Tuhan kami, bagimu segala puji-pujian sepenuh langit dan bumi, serta apa yang terdapat di antara keduanya, dan sepenuh apa juga yang engkau kehendaki selain itu. Ya Allah, sucikanlah diriku dengan air salji, air embun dan air sejuk. Ya Allah, bersihkanlah diriku daripada dosa, dan bersihkanlah diriku daripadanya sebagaimana kain putih bersih daripada kekotoran. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah.
bacaan-bacaan yang ada di dalam rukuk, di dalam iktidal kita, yang ramai di antara kita agak ambil sambil lewa, tidak mengamalkannya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri pula katanya, baik dalam riwayat yang lain, apabila Nabi SAW membaca Sami Allahu liman hamidah, maka beliau meneruskannya dengan bacaan Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna lakum abdun la mani' lima atait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ini yang beliau membacanya pula. Subhanallah. Maksudnya apa? Beliau membaca Allahumma rabbana lakal hamd bil as-samawati wal ard, sama juga. Ya Allah, yang layak segala puji-pujian bagimu, yang layak menerima sanjungan dan kehormatan, ucapan yang paling layak untuk diucapkan oleh seorang hamba, dan semua kami adalah hamba-Mu ya Allah. Tiada seorang pun yang dapat mencegah apa yang Kau berikan, begitu juga tiada seorang pun yang dapat memberi apa yang Kau cegah. Dan kehebatan seseorang tidak akan dapat memberi manfaat ke atas dirinya melainkan dengan bantuan-Mu. Subhanallah. Ini contoh para jemaah. Jadi kita dapat lihat, absorb sekejap. Jadi berarti ketika kita iktidal, bangkit daripada rukuk, ada banyak doa-doa yang boleh kita baca. Ustaz, orang bertanya, kenapa kita tak pernah belajar pun perkara-perkara begini? Ini daripada mana datang? Kita baca hadis, kita ambil direct daripada hadis. Kenapa dulu tak belajar? Dulu tak belajar kerana dulu apabila kita waktu kecil, untuk memudahkan kita, tidak mau memberatkan budak-budak nak belajar, bacalah secara ringkas, minimum Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, itu minimum. Jadi kalau kita nak senantiasa peringkat budak-budak, demikian. Tetapi kita dah makin dewasa, dah belajar dan menuntut ilmu, adakah sama orang yang belajar dengan orang yang tak belajar? Jadi terutama sekali mereka-mereka yang menuntut ilmu, belajar, sebaiknya sayugialah kalau dapat amalkan selain daripada kebiasaan-kebiasaan, ringkas-ringkasan, dan rukuknya biar lama, iktidalnya biar lama, sujudnya biar lama, berbeza dengan orang-orang biasa yang lain. Terutama sekali kalau dia solat sendirian. Contoh solat tarawih. Solat tarawih kenapa nak solat kelam kabut? Kenapa? Jangan buat 20 rakaat, buat 8 rakaat dah. Kalau 20 rakaat awak buat setengah jam, 8 rakaat pun buat setengah jam, yang 8 rakaat setengah jam tu lebih afdal insya-Allah. Kalau kita dapat menyempurnakan dengan bacaan-bacaan sedemikian, lamakan rukuk, lamakan sujud, insya-Allah. Daripada 20 rakaat yang kelam kabut. Ini contoh. Kalau kita tak hafal surah-surah yang panjang, tak perlu baca surah-surah yang panjang. Baca surah-surah juz amma, alhamdulillah. Ringkaskan diri, kemudian lamakan rukuk, lamakan i'tidal, lamakan sujud. Sebab kadang-kadang kita berdiri lama. Saya pernah tunaikan solat di sebahagian masjid, alhamdulillah, bagus bacaannya, masya-Allah, tabarakallah. Lama berdiri ketika qiyamul lail katakan. Tapi masalahnya, silapnya, ketika rukuknya sekejap, Allahu Akbar. Nak baca subhana rabbiyal azim 3 kali pun kadang-kadang belum habis 3 kali dia dah berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Tak sempat baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, pun dia dah sujud. Sujud kadang-kadang nak baca subhana rabbiyal a'la 3 kali pun macam kelam kabut. Jadi dalam hati, macam mana penghayatan dalam solat tadi ketika rukuk dan sujud? Berdiri lama alhamdulillah ketika qiyamul lail. Tetapi qiyamul lail tu kalau dapat berdiri tu lama, sama seperti rukuknya sama lebih kurang sama ketika berdirinya tadi. Sujudnya sama lama lebih kurang berdirinya tadi. Jadi untuk kita-kitalah yang lemah sangat ini, yang tak hafal Quran banyak sangat, berdiri tu biar bacaan surah-surah juz amma pun tak apa. Baca wattini wazaitun, alam nashrah laka sadrak dan sebagainya. Kemudian rukuknya kita lama dengan bacaan-bacaan yang seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Kalau tak hafal bacaan-bacaan tadi, setidak-tidaknya baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baca 7 kali. Jangan baca 3 kali. 3 kali dah terlalu pantas. Tak dapat kekhusyukan, tak dapat ketenangan. Ini contoh pada jemaah. Terutama sekali kita berada pada malam-malam terakhir bulan Ramadan ini, biar salat tarawih kita tadi
lamakan, sempurnakan. Demikian para jemaah. Dalam satu hadis sahih daripada Nabi SAW pula, beliau mengatakan, "Annahu kana yaqulu ba'da sami Allahu liman hamidah, li rabbil hamdu hatta yakuna i'tidaluhu qadra ruku'ihi." Baik, apa maksudnya di sini? Baik. Pernah juga Nabi SAW dalam riwayat ini ketika baca sami Allahu liman hamidah, apa maksud sami Allahu liman hamidah tadi? Allah mendengar barang siapa yang memujinya. Selalu kita baca Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji-pujian bagimu. Allah, wahai Tuhan kami, milikmu segala puji-pujian. Tetapi di sini kadang-kadang Nabi pun baca Rabbi lakal hamd ataupun li rabbil hamd. Li rabbi alhamd. Li rabbi alhamd. Maksudnya untukmu ya Allah segala puji-pujian. Li rabbi alhamd. Bagimu segala puji-pujian. Pernah juga Nabi SAW membaca sedemikian. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itu antara perkara-perkara yang dapat kita lihat ketika rukuk. Dan kita telah bincangkan dalam masalah ini. Kalau ada soalan, boleh kita kupaskan bersama. Baik, tata cara turun ke lantai untuk bersujud dan tata cara bangkit untuk berdiri. Bagaimanakah pula tata cara Nabi SAW selepas rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi min as-samawati wal ard wa min ma bainahuma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Ketika sujud pula, penulis mengatakan di muka surat 379. Jumhur ulama berpendapat nampak tak? Saya tak tahu terputus ke tidak line. Para jemaah yang dirahmati Allah, boleh kasih maklum balas sama ada line masih ada ke dah tak ada? Ada? Baik, alhamdulillah. Pasal saya punya skrin tak ada gambar. Baik, insya-Allah. Jadi masih dapat ikuti kan? Baik, kalau kita masih dapat ikuti, saya rasa mungkin ada masalah teknikal kerana saya punya skrin tempat laptop dah tak ada gambar. Jadi untuk mengelakkan masalah kita berhenti, masalah nanti di pertengahan nanti takut terputus, saya rasa sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini insya-Allah. Jadi hari ini kita bincangkan mengenai bab rukuk, kemudian kita i'tidal, bangun ketika i'tidal, bacaan-bacaan yang ada ketika i'tidal. Saya rasa walaupun ringkas, saya rasa dah cukup banyak doa-doa dan fikir-fikir yang perlu kita amalkan. Jadi atas dasar demikian para jemaah, saya sarankan biar kita ambil sedikit tetapi dapat kita mengamalkannya. Kita hafal. Lepas ni terus kita hafal, kita amalkan seterusnya. Ingat apa doanya? Kita baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wal ard wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau dapat kita dapat mengamalkannya dan alhamdulillah seperti yang saya katakan kita berada di penghujung bulan Ramadan, kita cuba laksanakan solat-solat kita dengan khusyuk, kita cuba lambatkan solat kita. Maksud lambat tu kita solat dengan tenang, tidak kelam kabut. Solat bukan hanya setakat membaca 3 kali zikir dan sebagainya. InsyaAllah. Sampai di sini saja pertemuan kita. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang daripada kitab kita ini. Dan insyaAllah seperti biasa sebelum saya menutup majlis,
saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah, siapa ada soalan, boleh kemukakan soalan tersebut di dalam ruangan komen, kemudian kita akan kupaskan. Saya punya laptop, saya tak tahu mungkin ada masalah kerana saya tidak dapat lihat video di sini. Tapi kalau jemaah kata dapat lihat, Alhamdulillah insya-Allah. Silakan pada siapa ada soalan. Ada yang bertanya, boleh tak kita baca kedua-dua sewaktu rukuk, tasbih dan subuhul kudus? Boleh, kita boleh baca doa-doa. Apa juga doa yang kita lihat di dalam kitab kita, kerana itu adalah doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Memandangkan itu adalah doa-doa yang dibacakan oleh Nabi SAW, boleh kita baca ikut apa yang Nabi SAW pernah membacanya. Dan itu yang sebaiknya, seperti yang saya katakan. Jadi Nabi SAW bukan hanya pernah baca Subhana Rabbiyal Azim. Nabi bukan hanya pernah membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Ada riwayat-riwayat yang lain yang Nabi SAW pernah membacanya. Nabi bukan hanya membaca Rabbana walakal hamd. Jadi ada riwayat yang lain, Nabi juga membaca Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fih dan sebagainya. Maka boleh kita mengikut bacaan-bacaan tadi semua. Baik, soalan berikutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua soalan yang ingin dikemukakan. Silakan. Apabila kita melaksanakan solat tarawih 4 rakaat dengan sekali salam atau solat witir 3 rakaat dengan sekali salam, apakah harus melakukan gerakan tahiyat awal di rakaat kedua? Baik. Soalannya adalah bagi mereka yang mendirikan solat tarawih 4 rakaat 1 kali salam. Jadi bagaimana? Kalau beliau itu melaksanakan solat tarawih 4 rakaat 1 kali salam, dia itu ibarat seperti solat zuhur. Diperbolehkan. Cuma afdalnya adalah kita buat solat sunat 2 rakaat 2 rakaat. Jadi solat sunat kalau kita nak buat tu afdalnya kita buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu lebih afdal. Jadi jangan kita buat 4 rakaat sekaligus. Namun kalau orang yang buat 4 rakaat sekaligus tetap sah. Seperti solat qabliyah zuhur. Solat qabliyah zuhur katakan orang tu nak jemaah tu nak buat 4 rakaat. Afdalnya dia buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Akan tetapi kalau seseorang tu buat 4 rakaat sekaligus, tetap sah. Kalau dia buat 4 rakaat sekaligus, pada rakaat kedua dia buat tahiyat awal seperti biasa. Begitu juga dengan solat witir. Solat witir kalau seseorang itu nak buat 3 rakaat sekaligus, maka 3 rakaat sekaligus pasal tu witir. 3 tu witir. Ada yang nak buat 5 rakaat sekaligus. Tu witir diperbolehkan. Kalau dia nak buat 3 rakaat sekaligus, sebahagian ulama ada menjelaskan sebaiknya kalau dia buat 3 rakaat sekaligus, dia tidak duduk tahiyat awal. Jadi maksudnya selepas rakaat kedua dia tak duduk tasyahud awal, dia terus bangkit rakaat ketiga. Kerana apa? Ini untuk membezakan di antara solat witirnya tadi dengan solat maghrib. Ada pendapat sedemikian. Jadi sebaiknya dia jangan duduk, dia tak perlu duduk tasyahud awal, dia terus bangkit berdiri selepas rakaat kedua. Ini untuk membezakan antara solat witir dengan solat maghrib, ada disebutkan dalam kitab Subulus Salam. Soalan yang berikutnya, di masa sikit mereka ini membayar zakat fitrah dengan cara online, tidak ada ucapan perkataan dari pihak petugas zakat. Apakah zakat tetap sah? Baik. Soalannya adalah ketika sikit mereka ni kita kalau bayar zakat fitrah tak ada ijab dan kabul, tak ada salam, tak ada doa dan sebagainya. Sebenarnya para jemaah yang dirahmati Allah, seringkali kita lakukan bacaan ataupun kita membayar zakat fitrah di masjid, kemudian apa yang terima zakat itu bersalaman dengan kita jatuhkan niat, saya tunaikan zakat fitrah bagi sekeluarga saya sekian. Pak Imam tadi pun katakan saya terima, lalu dia bacakan doa. Ini semua sebenarnya tak ada kena-mengena dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu kita tunaikan, kemudian kita jatuhkan niat, dah sah. Tak perlu ada bacaan doa daripada Pak Imam dan sebagainya. Itu yang buat kadang-kala pada malam raya saya tengok line up panjang gitu. Setiap satu orang dah bayar
keluarkan resit, tulis resit, kemudian baca doa dan sebagainya. Kemudian pula ada jemaah kata, Pak Imam ni tak bacakan doa pula. Jadi sebenarnya kalau nak baca doa tu ketika tulis resit, terima kasih kami terima barian zakat fitrah ni, saya doakan semoga Allah Taala memberkahi rezeki kamu, rezeki yang kamu tunaikan. Alhamdulillah dah mencukupi. Jadi maksudnya apa? Ucapan, ungkapan itu tak ada kena-mengena dengan membayar zakat fitrah. Jadi yang penting innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dengan niat kita. Sama ada nak bayar online ke tak online tu terpulang pada masing-masing. Kalau saya bayar, ada orang apa yang mereka lakukan, fitrahnya itu dia nak berikan beras, ada orang miskin dia terus berikan beras, silakan. Ada orang miskin dia nak berikan duit, kalau bagi mereka nak bayar zakat fitrah, bagi mereka boleh gunakan duit, dia terus kasih duit pada fakir miskin, silakan, diperbolehkan semuanya itu insya-Allah. Atau begitu juga kalau dia tak dapat buat sedemikian, dia boleh buat transfer sama ada nak PayNow ke, Paylah ke, Pay apa sekalipun, nak bayar ATM dan sebagainya, semua diperbolehkan. Cuma mengenai credit card, sebaiknya pandangan saya secara peribadi, sebaiknya kalau kita nak bayar, kita dapat bayar cash, bagus, Alhamdulillah. Kalau kita nak bayar pakai Nets, bagus, Alhamdulillah. Kalau dapat sebaiknya, walaupun ada yang katakan boleh, tapi sebaiknya elakkan bayar pakai kredit kad. Kerana kredit kad tu, kita bayar, duit kita belum deduct. Jadi sebaiknya jangan kita bayar, itu kira hutang lah. Jadi sebaiknya kita bayar, terus deduct duit kita, betul-betul dah transfer out duit tersebut. Soalan yang berikutnya. Salam Ustaz, sebentar ya. Soalan saya, kalau ada seorang yang sedang mendirikan solat, datang seorang yang lain dan ikut orang yang pertama untuk berjemaah, kira di masbuk. Setelah selesai solat orang pertama, yang kedua teruskan solat rakaat yang tertinggal. Datang seorang ketiga, bolehkah orang ketiga ini solat berjemaah dengan orang yang kedua? Baik. Secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, katakan ada seorang itu sedang mendirikan solat. Okey. Ada seorang mendirikan solat, kemudian ada seorang mendirikan solat. Kemudian orang datang kat belakang, dia nak berjemaah. Diperbolehkan di masbuk. Yang kat depan ini sedang tunaikan solat, baru dia nak tunaikan solat zuhur katakan 4 rakaat. Dia baru 2 rakaat. Jadi yang belakang yang datang ni kemudian terus join masbuk. Dalam bab ini sebenarnya dia tak perlu tepuk tangan. Dia tak perlu tepuk belakang dia. Semua tak perlu. Dia berdiri kat sebelah, kemudian dia masbuk. Diperbolehkan. Jadi kemudian selepas dia masbuk, yang kat depan ni dah buat 2 rakaat. Jadi lepas dia 2 rakaat, dia pun salam. Yang belakang ni jemaah imam makmum yang ni yang masbuk baru buat 2 rakaat. Dia sempurnakan lagi 2 rakaat. Dia sempurna yang 2 rakaat, kemudian dah datang orang lain pula. Nampak orang ni sedang solat, maka dia pun tunaikan solat berjemaah, diperbolehkan. Kemudian dia ni dah habis, dia sempurnakan apa yang kurang, lagi 1 rakaat. Ketika dia nak sempurnakan 1 rakaat, ada 1 orang yang datang, join, diperbolehkan. Maka kesemua mereka insya-Allah akan dapat fadilat dan ganjaran solat berjemaah insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain? Baiklah, kalau tak ada apa-apa, saya rasa tak ada soalan-soalan yang lain lagi. Kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.